Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi singgah ke channel YouTube saya. Pada hari ini saya akan kongsikan dua kisah seram. Satu yang berlaku di penjara Alcatraz. Satu lagi yang berlaku di Filipina. Kalau nak tahu cerita macam mana, jom. Okay, jadi kisah pertama pasal penjara Alcatraz ni. Penjara Alcatraz ni dia terletak di sebuah teluk di California, USA. Jadi bila sebut pasal tempat ni, semua orang US dia akan tahu. Tempat ini dikenali dengan kisah-kisah seram dia dan dipercayai berhantu. Dulu tempat ni memang dikawal ketat, memang tak boleh masuk. Memang orang yang bekerja dekat situ saja. Tapi sekarang ni dah jadi lain. Sekarang ni dah jadi tempat pelancongan lah. Orang boleh datang naik feri, boleh datang dan tengok keadaan di penjara tu macam mana. Alcatraz dijadikan penjara persekutuan bermula pada tahun 1934 dan ditutup pada 19 Mac 1963. Jadi beroperasi lama jugalah, lebih kurang 29 tahun. Penjara ni pernah menempatkan 1576 orang penjenayah, dan penjenayah yang ada kat sini bukan penjenayah biasa-biasa. Penjenayah memang yang ternama, memang yang ada buat jenayah berat lah. Jenayah seperti pembunuhan dan juga aktiviti gangster, aktiviti gang lah, aktiviti mafia ni semua. Jadi salah seorang penjenayah yang terkenal yang pernah hidup di penjara ni ialah Al Capone. Al Capone ni dia berketurunan Itali, dia ketua mafia. Dia dulu jenayah berat yang dia lakukan dulu adalah di Chicago. Al Capone ni dia bukanlah, dia tak percaya hantu, dia tak percaya pasal benda-benda gaib ni lah. Tapi dia cakap bila duduk kat sini lain, dia rasa lain, dia rasa seram. Bila malam aja dia rasa seram, bulu roma dia naik semua. Jadi pada satu hari Al Capone ni dia ada dengar bunyi seolah-olah orang ada buat parti, ada buat keramaian lah kat situ. Dengar bunyi gelas belaga. Macam orang putih kan biasa kalau ada parti dia gelas minuman alkohol itu, dia buat cheers macam tu, dia buat macam gelas belaga tu, dia dengar macam tu lah. Sedangkan kat situ memang mustahil lah orang buat parti kat situ. Jadi Al Capone ni dia habiskan usia dia di situ, memang dapat hukuman mungkin penjara seumur hidup macam tu lah. Jadi saban hari kesihatan dia ni merosot, dia menghidap penyakit sifilis. Masa dia sihat dulu, Al Capone ni dia join kumpulan pancaragam penjara. Dekat penjara pun ada aktiviti macam tu juga, macam aktiviti riadah lah. Macam Al Capone ni dia masuk kumpulan pancaragam penjara. Dia dalam pancaragam tu dia main banjo, dia main alat muzik yang macam gitar tu, tapi dia bentuk lain sikit lah, dia bulat, dia lain sikit bentuk dia. Al Capone ni dia pandai main banjo tu. Dia kalau ada masa lapang dia akan main banjo dia tu. Tapi dia nak main banjo tu, dia takut nak main di luar sebab ramai yang nak bunuh dia, ramai yang nak ancam dia sebab dia ketua mafia masa di luar. Jadi bila di dalam ni dia takut, dia rasa terancam. Jadi dia minta izin untuk bermain banjo ni di tempat lain. Jadi pihak penjara benarkan dia untuk main banjo ni di tandas penjara. Jadi selepas kematian dia, ada seorang pengawal ni, dia baru bekerja, jadi dia tak tahu sejarah pasal penjara tu. Dia tak tahu pasal Al Capone ni yang selalu main di tandas. Jadi bila dia meronda di kawasan tandas tu, lepas Al Capone ni meninggal, dia dengar seolah-olah ada orang main banjo kat situ. Jadi memang tak ada orang main, tak ada orang main lah selain daripada Al Capone yang pernah main banjo di tandas. Jadi dia kerja pengawal ni, dia perlu catatkan apa yang didengar, dilihat, yang abnormal, yang tak normal. Jadi dia pun adalah dokumentasi pasal perkara tu. Jadi ada bukti hitam putih pasal kejadian tu. Selain daripada tu, ada beberapa orang lagi yang dengar perkara yang sama. Kisah seram yang lain yang berlaku di penjara ni berlaku pada seorang pengawal yang bernama Eric. Eric ni dia pengawal lama, dia dah bekerja di penjara tu selama 10 tahun. Dan satu malam tu dia bekerja shift malam. Masa dia bekerja shift malam tu, dia ada mengambil gambar di bilik terapi rawatan kejutan elektrik. Mungkin untuk pesakit yang ada masalah psikiatrik lah, yang tak berapa betul ni. Jadi dia ambil gambar tu pada waktu malam. Memang bilik tu tak ada orang guna, memang gelap. Dia nak ambil gambar tu sebab nak tunjukkan kepada rakan dia.
Masa dia ambil gambar tu dia tak nampak apa-apa, memang bilik tu kosong lah. Tapi bila dia cuci gambar tu, dah siap cuci, dah siap proses, dia nampak satu kelebat muka, satu gambar muka yang matanya terbeliak tengah tengok dia daripada tingkap bilik tu. Perkara misteri seterusnya yang berlaku di penjara Alcatraz ni berlaku di sel 14D. Ramai yang cakap sel 14D ni adalah bilik yang paling berpuaka lah, bilik yang paling seram yang ada di Alcatraz. Jadi sebab apa orang cakap macam tu? Okay, salah satu dia sebab bila ada pelawat, bila ada pengawal yang datang, dia akan rasa seram sejuk bila lalu dekat sel tu, sel 14D. Tapi sebab utama ni berlaku pada tahun 1940-an. Jadi dulu pada tahun 1940-an ni ada seorang banduan yang ditempatkan di sel tu, sel 14D. Jadi sepanjang malam, ada satu malam tu, dia menjerit, tak habis-habis dia menjerit. Dia menjerit, dia cakap ada satu makhluk yang cuba cekik dia, cuba bunuh dia. Sepanjang malam dia menjerit. Dia cakap lembaga tu nak datang, nak cekik dia, nak bunuh dia. Keesokan harinya, pengawal datang cek lah banduan tu yang menjerit tu. Ni pengawal ni jumpa banduan tu dalam keadaan dah tak bernyawa lah. Dan bila dia buat siasatan, memang dia mati tercekik. Dia mati tercekik, tak tahu apa sebab. Dah buat siasatan tapi tak ada orang mengaku. Tak ada orang mengaku siapa yang bunuh, memang tak tahulah. Sebab yelah, siapa nak bunuh, dia duduk dalam tu seorang-seorang kan. Jadi bila lepas banduan tu meninggal, banduan tu mati, ada dibuat rutin lah head count. Dia nak bilang cukup ke tak semua banduan. Jadi ada setengah pengawal ni, dia bagi tahu dia ternampak banduan yang mati tu di antara banduan-banduan yang lain. Dan penampakan tu sekejap je, dia lenyap, dia hilang macam tu je. Okay, kisah kedua berlaku di Filipina. Ada seorang perempuan ni, budak perempuan ni, nama dia Sally lah. Masa kejadian tu umur dia 11 tahun. Dia pergi melawat, dia dengan mak dia pergi melawat nenek dia di Filipina. Jadi Sally dengan mak dia ni pergi ke Filipina untuk beberapa minggu, nak jumpa keluarga lah kat sana. Okay, mula-mula semua normal, semua macam biasa je. Lepas tu kejadian seram ni berlaku pada satu malam. Sally ni bagi tahu dia ingat malam tu sebab malam tu panas. Memang panas daripada biasa lah. Jadi dia berasa berpeluh malam tu, dia tak selesa lah tidur. Okey, jadi rumah nenek dia ni rumah 2 tingkat. Rumah 2 tingkat, rumah kecil lah. Jadi yang ada di rumah tu masa hari tu ada 9 orang. Dia, mak dia, kakak dan keluarga yang lain lah. Yang keluarga nenek dia tu lah yang ada tinggal kat situ, 9 orang semua sekali. Jadi bilik yang Sally ni duduk dengan mak dia selama beberapa minggu tu, bilik tu tak ada pintu. Tak ada pintu dan ada pemandangan ke balkoni. Pemandangan lorong, lepas tu ada balkoni. Sally tidur satu malam tu, dalam jam 3 pagi dia terjaga. Tak tahu kenapa, sebab panas ke apa, dia terbangun pukul 3 pagi. Bilik dah tak ada pintu macam tu. Bila dah terbangun tu, terus nampak lah di luar. Nampak pemandangan lorong, lepas tu nampak balkoni kat luar. Jadi Sally ni nampak ada seorang budak lelaki. Budak lelaki tercegap berdiri kat situ. Tak tahu buat apa. Tak tahu budak tu buat apa berdiri kat situ pukul 3 pagi. Mula-mula Sally ni ingat budak tu sepupu dia, Jimmy. Jimmy yang ada kat situ juga. Dia ingat Jimmy tu berdiri kat situ. Jadi Sally ni tanyalah, buat benda tu, buat apa tu kat situ Jimmy? Buat apa kat situ malam-malam gini, tengah malam ni? Tapi tak ada balasan. Jimmy tak balas. Jadi Sally ni tak apalah, saja budak-budak main di tengok pemandangan kot. Tidur, dia pun tidur balik. Tapi dia cuba tidur tak boleh. Ada satu perasaan kurang senang lah. Kurang senang, seram-seram sejuk itu. Bila Sally ni pusing tengok, budak tu ada lagi kat situ. Budak tu masih berdiri lagi kat situ. Jadi dia pun mula gelabah lah. Dia rasa takut. Dia mula rasa seram. Yelah, siapa tak takut macam tu kan. Macam kalau kena kat kita pun takut. Macam kita bangun tengah malam tengok, ada budak pula berdiri dan dalam gelap ni. Pukul 3 pagi dah lah. Dia tak bergerak apa. Dia tengok ketenung kita gitu. Takut. Jadi Sally bila dah takut macam tu, dia menjerit dekat Jimmy tu. Pergi tidur lah, kata jangan diri macam tu. Takutlah tengok. Dia cakap macam tu. Bila dia dah menjerit, mak dia pun terbangun. Mak dia tidur sebelah dia. Jadi bila mak Sally ni bangun, dia tanyalah Sally, kenapa jerit malam ni, bising. Nanti semua orang bangun nanti. Sally pun bagi tahu mak dia, mak tengoklah Jimmy tu diri kat situ. Apa? Mak suruhlah dia tidur. Mak dia pun cakap apa ni? Jimmy kan tengah tidur. Jadi Sally ni pun dia tunjuk. Tu, tengok tu. Dalam masa Sally tunjuk tu, budak tu memang duk renung dia orang je. Memang daripada tadi budak tu berdiri dia renung je, Sally dengan mak dia. Mak Sally pun cakap, tak ada orang pun, tak nampak siapa pun. Dah lah tidur lah.
Mak Sally suruh Sally tidur. Sally memang tak boleh tidur, dia dah takut. Dia minta tolong mak dia lah, tolonglah pergilah tengok Jimmy betul ke tengah tidur. Jadi mak Sally ni, dia tengok Sally dah memang tak boleh tidur lah. Dia pun kesian lah, dia pun pergilah keluar bilik. Dia nak pergi bilik si Jimmy ni, tengok betul ke Jimmy ni tengah tidur. Jadi mak dia ni bangun, mak dia ni keluar bilik berjalan lalu dekat koridor, lalu kat balkoni tu. Mak Sally ni jalan menembusi budak tu. Jadi bila mak Sally ni sampai ke bilik, dia tengok semua orang tidur. Jimmy semua saudara mara lain tengah tidur dalam bilik tu. Jadi mak Sally ni patah balik ke bilik dia dengan Sally lah. Dia jalan sekali lagi kat budak tu, dia tembus budak tu sekali lagi. Sally masa tu memang takut lah. Siapa tak takut tengok gitu. Ada orang boleh berjalan menembusi seorang manusia lagi. Tapi bila Sally ni tengok betul-betul muka budak tu sebenarnya tak ada muka. Maknanya mata tak ada, hidung, mulut semua tak ada. Sally memang tak boleh buat apa lah. Dia tidur di selubung semua dengan selimut, dia cuba tidur. Jadi esok paginya Sally ni ceritalah semua dekat saudara mara dia. Saudara mara dia seorang pun tak percaya. Jadi itu sajalah cerita saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Ingat, jangan takut makhluk, takutlah kepada pencipta sekalian makhluk.